Usaha memajukan negeri Sabah dan membangunkan ekonominya terus diperkasa. Perinciannya bersama Jovinia Lajim di Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Ya, Otto. Usaha memajukan negeri dan merancangkan pembangunan ekonomi terus diperkasa bagi memastikan kebajikan rakyat terus terbela. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyifatkan komitmen Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah JRS dan Pakatan Harapan PH itu sebagai sebuah kerajaan peduli rakyat. Jelas Dato' Haji J dasar peduli rakyat yang diterapkan kerajaan pimpinannya mengambil peduli soal masalah rakyat dan membantu mereka yang susah atau miskin. Justru sejajar dasar peduli rakyat yang diterapkan kerajaan GRSPH, kerajaan menggubal polisi menyediakan bantuan kepada rakyat yang memerlukan bermula dari anak baru lahir hingga golongan dewasa. Bagi anak baru lahir, kerajaan menyediakan tabung pendidikan sebagai bekalan apabila mereka memasuki alam persekolahan. Selain itu, Kabinet Negeri juga telah meluluskan bantuan khas kewangan kepada penjawat awam negeri sebanyak RM500 untuk sambutan Aidilfitri bulan ini dan RM500 lagi sempena keamatan Mei depan. Dato' Haji J berucap dalam majlis berbuka puasa di Sepitang. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan sumbangan dan bantuan kepada golongan asnaf, anak yatim dan mangsa bencana banjir. Program Semarak Syawal dan Jualan Khas Industri Makanan Asas Tani Iman menyasarkan nilai jualan RM1 juta melibatkan 487 usahawan. Program itu akan dilaksana di 16 lokasi di seluruh negeri ini dan wilayah Persekutuan Labuan. Antara lokasi tersebut adalah Pasar Tani Kekal Keningau, Pasar Tani Kinabatangan, Tapak Pasar Tani Sabindo Tawau, Wisma Persekutuan Sandakan, Pasar Raya Ekonsef Lahad Datu, Perkarangan Mili Mewah Sempurna dan Perkarangan Kien Hiong Ranau. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Atul Joseph Kurup berkata, di samping memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan Syawal dengan jaminan kualiti dan harga berpatutan, program IMAT juga diharap dapat mengeratkan hubungan antara komuniti setempat dan para usahawan melalui pelbagai aktiviti jualan dan kempen promosi. Tujuan kita membawa program ini adalah untuk pertama kita membantu kepada para masyarakat sebagai persediaan untuk menyambut perayaan Hari Raya yang menjelang tiba nanti. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN komited menangani isu bekalan dan harga barangan. Menterinya Datuk Armizan Mohamad Ali berkata pihaknya telah memutuskan untuk meningkatkan peruntukan pengangkutan gula ke Sabah, Sarawak dan Labuan serta mewujudkan stok penimbal bagi mencegah gangguan bekalan. Peruntukan tambahan berjumlah RM19 juta telah diluluskan bagi menampung peningkatan kos pengangkutan perkapalan gula dari penghilangan di Semenanjung Malaysia ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Ini berikutan kenaikan kos pengangkutan akibat ketegangan geopolitik global yang menjejaskan harga minyak dan logistik. Dan selain daripada peningkatan tambahan 19 juta kepada 38 juta, untuk kos pengangkutan perkapalan tersebut, Kabinet juga mempersetujui SYOR KPDN supaya diwujudkan stok penimbal, stockpiling di Sabah dan juga di Sarawak, iaitu 1,000 metrik tan di Sabah yang untuk bekalan Sabah dan Labuan dan 1,000 metrik tan di Sarawak. Mengulas mengenai kestabilan harga gula, kerajaan terus mengekalkan harga siling gula putih bertapis kasar pada RM2.85 sekilogram. Bagi menangani isu bekalan gula secara lebih berkesan di masa hadapan, Datuk Armizan mencadangkan agar kerajaan Sabah dan Sarawak bekerjasama dengan sektor swasta dalam membangunkan kilang penapis gula di negeri masing-masing. Dalam masa sama, mempertimbangkan pelaburan dalam sektor penghilangan gula untuk memastikan bekalan gula lebih stabil di Sabah dan Sarawak. RM2 juta diperuntukkan UDA Holdings untuk membangunkan hub keusahawanan sekaligus menaik taraf Agro Bazar Farma Batu 32 Sandakan. Pembangunan hub berkonsepkan rehat dan rawat R&R berkenaan yang pertama di negeri ini dan terletak di kawasan laluan Lebuh Raya Pan Borneo.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata, pihaknya bersama-sama beberapa agensi berkaitan telah meninjau tapak pembangunan hub berkenaan pada Februari lalu. Saya telah berkesempatan meninjau tapak tersebut beberapa bulan yang lepas dan kita telah perakukan peruntukan awal sebanyak 2 juta untuk membangunkan hub keusahawanan berkonsepkan R&R yang pertama di Sabah itu di Libaran Sandakan. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Ramah Mesra bersama komuniti dan gerakan koperasi Tuaran Sabah sempena bulan Ramadan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Iwan bersetuju menyalurkan peruntukan RM18,000 untuk membina kemudahan tempat mandi jenazah di Masjid Kampung Kiwoi, Tamparuli. Projek perluasan Pelabuhan Teluk Sepanggar dijangka siap sepenuhnya pada Februari tahun depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berkata, kerja-kerja perluasan dikendalikan pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia itu telah mencapai 18% siap. Dato' Syahilmi yakin apabila siap kelak, ia dapat meningkatkan kapasiti pelabuhan kepada 1.2 juta unit bersama 20 kaki TEU berbanding hanya setengah juta TEU ketika ini. Jadi saya berharap pihak pemantau projek ini dapat memantau prestasi kerja ini dengan lebih ketat kerana ianya sudah terlewat agak lama. Dan kita berharap tidak ada lagi isu-isu yang boleh mengendalakan kemajuan kerja projek ini. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya ditemui media sempena lawatan kerja ke Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP, Kota Kinabalu. Mengenai perkembangan projek terminal feri dari Labuan ke Kota Kinabalu di Jeti Pelabuhan Lama Kota Kinabalu, Dato' Syahilmi memaklumkan projek itu dijangka siap Mei depan. Manakala pemindahan Roro di Pelabuhan Lama Kota Kinabalu pula, perkhidmatan berkenaan akan berakhir hujung bulan ini dan akan beroperasi di Pelabuhan Sepanggar April depan dengan tapak penyimpanan kenderaan yang lebih baik. Lebih RM28 juta diperlukan bagi membaiki kemudahan awam yang rosak akibat banjir di Keningau baru-baru ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingal berkata, antaranya termasuklah kerja meluruskan Sungai Pegalan Kampung Gazabon Apin-Apin ke tempat asal. Sehubungan itu, Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan berharap agar kerajaan pusat melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mahupun kerajaan negeri segera menyalurkan peruntukan berkenaan. Jelas beliau, sekiranya air takungan Sungai Malapi Ulu Bayaya runtuh, boleh mengakibatkan banjir kilat dan akan memberi kesan kepada penduduk yang tinggal di sepanjang sungai berkenaan. Seperti yang di Gazabon, kita kena ambil tindakan pindahkan sungai, aliran sungai kepada aliran asal dan tanah-tanah yang tumbuh kena pindah balik di Akisan dan kita kena stabilize itu tanah dan kita kena tinggikan ban supaya kalau banjir pun tidak akan melimpah. Beliau ditemui media selepas menghadiri mesyuarat menangani isu-isu bencana alam di daerah Keningau. 946 notis saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah setakat 3 hari pelaksanaan operasi khas sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri 2025 di negeri ini. Pengarah JPJ Sabah Muhammad Aris Ali berkata, ia hasil pemeriksaan 5,481 kenderaan dengan 467 kenderaan diambil tindakan. 3 kesalahan tertinggi direkodkan iaitu lesen kenderaan tamat tempoh 238 keping, tiada lesen memandu kompeten 211 dan kenderaan tidak dilindungi insurans 105 keping. Kami berharap bahawa sepanjang tempoh perayaan ini semua memainkan peranan dan kita bersama-sama memastikan pengguna jalan raya sampai ke destinasi dengan selamat dan kita tidak terkesan dengan sebarang kes kemalangan dan semuanya menyambut perayaan dengan gembira bersama dengan keluarga tersayang. Muhammad Haris ditemui media selepas melaksanakan pemeriksaan bas dalam operasi khas Hari Raya Aidilfitri 2025 di Terminal Inanam Utara Kota Kinabalu.
Operasi yang dilaksana sehingga 8 April ini turut melibatkan operasi penyamaran, ops khas motosikal, ops kenderaan perkhidmatan barangan dan perkhidmatan awam dan persepsi ditangkap melakukan kesalahan POBC di kawasan hotspot. Sementara itu, mereka yang ditemui berharap kemudahan bas terus ditambah baik pihak pengusaha bas demi keselamatan dan keselesaan pengguna. Kenapa saya pilih bas ni? Sebab dia lebih murah lah. Lebih murah dibanding dengan flight atau penerbangan dekat penerbangan kapal terbang. Walaupun jarak dia jauh, harga tiket okey juga. Standard lah RM50. Kalau untuk setakat ni cukup okey lah. Sebab dia murah, lagi pun bas sekarang pun sudah comfort, ada aircon, sudah ada juga tempat tandas, dia punya fasiliti pun lengkap sudah. Harapkan pengangkutan awam di Sabah ni sentiasa dia memperbaiki dorang punya fasiliti dan sentiasa memenuhi kehendak pengguna. Baik, sekian perkongsian dari negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Auto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Jovina langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.